نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dengan limpah rahmatnya. Malam ni kita sambung lagi pengajian kita. Itu masih lagi cerita tentang membina semula Kaabah. Muka surat 97, hikmah. Hikmah. Jadi pada minggu yang lalu kita telah sebut fakta-fakta berkenaan dengan pembinaan Kaabah, yang tidak dapat tidak Kaabah itu perlu dibina semula setelah hampir nak runtuh. Maka di antara pengajaran yang kita dapat ambil daripada peristiwa pembinaan Kaabah ni, sebab dia berlaku pada 5 tahun sebelum Nabi SAW menjadi Nabi, dan dalam peristiwa ni Nabi ada peranan yang besar dalam menyatukan kabilah-kabilah Arab yang hampir berbunuhan antara mereka. Antara perkara yang dapat kita petik sebagai pengajaran yang penting di sini, yang pertama ni, mereka telah buat peraturan bahawa untuk membina semula Kaabah ni, sumber dana untuk membina Kaabah ni adalah hasil daripada harta yang halal. Tidak boleh ada sebarang harta yang haram, terutamanya riba, pelacuran, kezaliman, merampas hak orang. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa walaupun mereka ni dalam keadaan menyembah berhala, dalam keadaan syirik kepada Allah SWT, beberapa sudut daripada perkara agama mereka tetap jaga. Dan ini menunjukkan juga kepada kita bahawa hasil daripada riba pada pandangan mereka pada waktu itu adalah hasil yang tidak baik, tak layak untuk dibuat Kaabah yang begitu mulia. Walaupun mereka tu sanggup letak berhala-berhala di hadapan Kaabah, tapi nak bina Kaabah tu sendiri mereka tidak mahu menerima, melainkan daripada harta yang halal. Jadi orang pada waktu itu mengakui bahawa hasil daripada riba adalah salah, kotor. Jadi tak layak untuk buat Kaabah. Itu diakui. Diakui. Tapi kalau kita tengok dalam masyarakat pada waktu itu juga, orang yang kuat mengamalkan riba ni, iaitu orang Yahudi. Yahudi kuat pakai riba. Sebab dia ada prinsip dia. Dia kata riba ni haram tu bila kita ambil daripada puak kita. Tapi kalau kita dengan orang lain, kita dengan orang Arab kau tak apa. Tu dia ada double standard. Macam learn ni lah. Yahudi ni perangai dia double standard. Sama-sama dia haram riba, sama-sama dia tak boleh berbunuhan. Tapi kalau bunuh orang lain, ambil harta orang lain, rapah harta orang lain, khianat perjanjian dengan orang lain, bagi mereka tak apa, remeh. Katanya bila sama kita, itu satu bentuk kezaliman. Itu penyakit besar umat Yahudi yang derhaka kepada Allah SWT. Jadi orang Arab sendiri, walaupun mereka kufur kepada Allah Ta'ala, mereka tetap menganggap harta riba ni adalah harta yang rendah, harta yang hina, kotor. Jadi pengajaran yang boleh didapat di sini, iaitu kalaulah pada waktu itu riba itu diakui sebagai benda yang haram, tengok pula pada zaman kita learn ni, zaman kita learn ni ada yang sanggup terlibat dengan pinjaman secara riba, jual beli secara riba, dalam keadaan sedar ataupun tidak sedar. Itu tidak sepatutnya berlaku. Sebab bila kita terima Allah SWT sebagai Rabb yang mencipta kita, yang memberi rezeki, yang mengatur segala urusan kita, yang menetapkan undang-undang, maka kita kena patuh pada undang-undang dia. Kita kena yakin pada rezeki dia.
Jadi dengan sebab itulah tak boleh kita terlibat dengan riba. Sehingga Allah SWT istihar perat terhadap orang yang makan riba. Jadi tidak sepatutnya orang beriman dalam keadaan mereka telah menerima Islam, tetapi mereka tu masih lagi terlibat dengan bank-bank konvensional. Cuma dalam konteks sekarang ni di negara kita terutamanya, alhamdulillah ada banyak usaha yang telah dibuat untuk menumbuhkan bank-bank yang bersih daripada riba, sehingga kita pun Malaysia ni jadi rujukan juga kepada pihak-pihak di sebelah Arab sendiri, di sebelah Eropah. Contoh perbankan Islam yang berjaya. Maknanya kita pun dapat keluar daripada riba. Sehingga orang-orang Cina pun tempat kita ni, mereka suka kepada berusaha dengan bank yang mengamalkan berasaskan kepada tidak ada riba. Walaupun macam contoh ada bank tu, dia ada bank konvensional, ada bank yang Islamik dah. Maknanya kita ada pilihan. Ni berutai cara Islam, ni berutai secara konvensional. Ada pilihan. Jadi bila ada pilihan, kita tak boleh ambil konvensional. Jadi bila ada kesedaran, bila kita ada pendirian demikian, maka pihak bank ada kesedaran. Dulu dalam peringkat mereka buat kaunter syariah ya, ada setikak satu kaunter. Ini cara syariah, tapi bawah bank konvensional lagi. Tapi sekarang ini tidak. Bank konvensional ni pun terpaksa buat bank lain bawah nama dia juga, tapi dengan nama bank Islam, suku pula. Cuma nama bawah syarikat yang sama, tapi tetap dari segi perjalanan dia tu masing-masing lah. Maknanya bila sikap kita orang Islam nak pada Islam tu sendiri, orang lain akan turut kita. Keadaan macam contoh, kalau semua nak kepada cara Islam, pakaian cara Islam, makanan cara Islam, dah. Jadi hak terbabit tu dia akan buat jugalah. Macam contoh industri halal, cok halal ke apa semua dah. Jadi bila kita tekan bahawa kita mesti makan benda yang halal, tidak boleh benda yang haram, maka orang hak nego ni terpaksa dapatkan segi halal. Dia akan turun retak juga. Sebab apa? Sebab benda tu benda yang baik, molek, benda yang selaras dengan fitrah dah. Benda suci, benda tidak zalim, benda tidak menipu ni dia selaras dengan fitrah. Kalau ditunjukkan ataupun kita sendiri tu nak, maka pihak yang tidak Islam pun dia akan ambil bahagia juga. Contohnya bank, ada bank Islam, kaunter syariah, adanya industri halal dan sebagainya. Perkara yang kedua yang boleh kita ambil pelajaran di sini, jalan keluar yang diambil oleh Nabi SAW boleh dianggap orang mungkin nampak jalan keluar yang diambil oleh Nabi ni mudah. Mudah. Masalah apa ni? Masalah bila bina Kaabah tu Nabi terlibat sama untuk membina Kaabah. Cuma masalahnya siapakah yang berhak letak Hajarul Aswad pada tempat dia. Jadi pakak-pakak naklah kebubuk. Masing-masing berdakwa mereka tu berhak, orang tidak berhak. Sehinggalah Al-Makhzumi pun ni Al-Makhzumi pun ni dia mencadangkan bahawa sesiapa sahaja yang masuk, pertama sekali masuk ke Masjidil Haram tu, maka dialah Abu Umayyah bin Mughirah Al-Makhzumi tu kata, siapakah pertama kali masuk dalam masjid ni, dia layak meletakkan Hajarul Aswad pada tempat dia. Jadi nampak peranan Nabi tu dah sekadar letak Hajarul Aswad, nampak macam peranan yang tidak ada apa-apa nilai, macam nampak remeh. Tapi kalau kita tengok sebenarnya penting tu, siapakah yang meletakkan Hajarul Aswad pada tempat dia, dan Nabi
sendiri yang letak dengan tangannya yang mulia. Ini bukan semata-mata seperti orang letak batu asah. Bukan semata-mata letak batu asah. Sebab letak batu asah ni, tempat kita ni berapa? Ada batu asah, ada batu asah raja. Jadi semata-mata letak batu asah tu dia kita nampak macam benda biasa, tapi sebenarnya benda penting. Dia letak benda batu asah kat, kira jadilah projek tu. Jadi macam juga letak Hajarul Aswad ni bukan semata-mata letak Hajarul Aswad pas susah. Tidak. Letak Hajarul Aswad ni Nabi telah terbabit. Nabi dapat kemuliaan untuk letak Hajarul Aswad ni sebagai lambang kepada perpaduan. Kenapa? Kerana mereka ni selama 3 hari ataupun 4 hari mereka ni hampir nak berperang dalam menentukan siapakah yang letak Hajarul Aswad. Sebab bagi mereka Hajarul Aswad ni batu yang mulia, hanya orang mulia sahaja yang dapat letak, dan masing-masing itu mendakwa mereka mulia, mereka berhak letak. Jadi bila masing-masing menuntut tu, maka Nabi lah ya Allah SWT pilih untuk letak. Jadi di sini Nabi meletakkan Hajarul Aswad pada tempat dia, maka perang saudara dapat terhindar. Maknanya bukan main-main peranan yang dimainkan oleh Nabi SAW ini. Yang ketiga, kesepakatan orang Quraisy. Bila mana mereka tengok pagi itu Nabi ada dah, jadi mereka pun setuju. Ja'a aminuna radina bil amin, mari orang kepercayaan kita. Jadi bila mana mereka masuk ke Masjidil Haram tu, tengok Nabi ada dah, mereka suka. Mereka suka sebab Nabi orang amanah, orang yang berjaya dalam perniagaan, orang yang amanah, orang yang jujur. Jadi mereka kena setuju belaka. Kita puas hati dengan Muhammad ni. Jadi di bawah poin yang ketiga ni ada beberapa perkara yang penting dari segi karakter seorang pendakwah. Sebab Nabi ni bila dia terima wahyu, dia menjadi pendakwah. Segala sifat dia, karakter dia tu sepatutnya menjadi contoh teladan. Dan untuk menjadi seorang tokoh yang dipercayai, yang diteladani pada dakwah dia tu, maka sejarah yang lepas penting. Jadi hal ini berlaku 5 tahun sebelum jadi Nabi. Jadi pertama di sini, di bawah poin yang ketiga ni, menjadikan orang lain terpesona sangat penting dalam rangka agar orang itu dapat mendengar apa yang kita katakan. Maknanya Nabi ni orang kenal sebagai orang amanah, dan kata-kata Nabi itu didengari. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa seorang pendakwah ni dia mesti ada sifat baik yang menonjol. Jadi bila dia nak berdakwah, orang tidak hanya tengok kepada kata-kata dia, orang akan tengok pada tingkah laku dia, akhlak dia, personality dia. Jadi 2 perkara pentinglah. Benda yang nak diajak dan siapakah yang mengajak. Jadi kita ajak dia kena akhlak mulia, apa yang diajak tu kena comel. Jadi Nabi ajak pada akhlak mulia, kepada tauhid, kepada bersyukur nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Dan dalam masa yang sama, peribadi Nabi pun mulia juga. Jadi nak kepada peribadi yang mulia ni tidak dapat tidak, dia kena ada kebersamaan tu. Maknanya pernyataan. Mana Nabi ni dia menyertai masyarakat dia. Mana duduk sekali. Jadi bila dia duduk sekali, orang dapat kenal lah sifat-sifat dia. Seperti kita bicara bahawa dia berkenaan dengan Nabi bermusafir. Nabi bermusafir ni dengan apa? Dengan Maisarah, khadam kepada Khadijah. Jadi bila bermusafir, bukan 3 hari, 4 hari, 10 hari, 15 hari, berbulan. Jadi pada waktu tu Maisarah dapat lihat sifat-sifat Nabi yang mulia, maka dia pun beritahu kepada Khadijah ni sifat-sifat dia, sehingga Khadijah kenal pada Nabi. Maknanya
Orang ni akan tahu akhlak kita bila kita duduk bersama dengan dia. Tapi kalau kita jumpa selisih tepi jalan, jumpa kejap-kejap di kedai kopi, dah mari sejik sekadar salam, orang tak kenal molek lagi peribadi kita. Tapi kalau kita duduk sekali, gotong royong pun kita ada, dah tempat kematian pun kita ada, tempat kenduri pun kita ada, apa-apa kita terlibat. Jadi orang kenal peribadi kita. Maknanya dengan pergaulan lah, duduk bersama dengan tidak menyendiri itu sangat penting bagi membina karakter sebagai pendakwah supaya seorang itu dapat dikenali sebagai orang yang ada peketi yang mulia, akhlak yang tinggi. Jadi kalau kita cuba kalau kita bayangkan di sini, pada usia Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 30 tahun, 35 tahun ni Nabi terlibat dalam benda besar. Sebab bagi orang Quraisy ni bina Kaabah ni besar. Seperti kita baca baru ni dah. Mereka nak baiki Kaabah tu sehingga takut dalam hati mereka. Takut-takut kalau kita putus Kaabah ni mari penyakit, mari kemurkaan Allah Taala. Sebab mereka teringat Abraha. Kalau seria nak putuskan Kaabah tu, Allah Taala binasakan. Jadi mereka bimbang kalau mereka runtuhkan Kaabah, walaupun tujuan nak bagi Kaabah ni takut-takut ancaman mari, jadi mereka bimbang. Jadi berarti cerita tentang Kaabah ni, urusan Kaabah ni benda besar, dan Nabi terlibat dengan benda yang besar ni. Jadi bila Nabi terlibat dengan benda ni, pembinaan Kaabah ni maknanya menggambarkan partisipasi Nabi tu, penyertaan Nabi dalam masyarakat, peranan yang diambil. Jadi kalau kata Nabi ni tidak dikenali, walaupun dia mula-mula masuk di Masjid Haram, orang tak kenal, tak ada juga. Demo akan kata pun dia demo. Dah, walaupun demo mari mula sekali, kita tak kenal, tak sih. Tapi bila mana mereka tengok hak pertama tiba di Masjidil Haram itu Nabi, dan mereka kenal Nabi Al-Amin tu. Maknanya layak Nabi kerana pertama sekali, kerana Nabi yang pertama masuk, yang kedua mereka telah kenal Nabi sebagai amanah. Dua benda tu. Kalau kata Nabi ni semata-mata pertama, orang yang pertama masuk ke Masjidil Haram, mungkin dia betul akan tolak, tak terima, sebab tak kenal. Siapa dia demo? Sebab nak bangun pagi siapa-siapa pun boleh. Nak masuk mula-mula sekali dalam Masjidil Haram, siapa-siapa pun boleh. Tapi hak mereka kenalnya orang yang ada peribadi, seperti Nabi SAW. Jadi maknanya Nabi ada pengalaman bergaul dengan orang kenal Nabi. Jadi kalau seorang pendakwah tu, dia tiba-tiba mari orang tak kenal, macam mana orang nak percaya pada dia? Maka sebab itulah Allah Ta'ala dalam sebagai ketetapan dia, sunnatullah dalam bab qanun risalah ni, orang yang Allah Ta'ala pilih jadi Rasul ni, dia mesti anak beranak umat tu. Wa ila adin akhahum huda wa ila samud akhahum salihan. Kami utus kepada kaum Hud itu, kaum A itu Hud, saudara mereka. Kami utuskan kepada Samud itu saudara mereka Saleh. Kami utuskan kepada Madian itu saudara mereka Syuaib. Mana orang yang dikenali. Jadi kalau kata Nabi itu sebelum jadi Rasul tu dia menyendiri, duduk tapur, duduk dalam bukit, dalam gua dengan begitu lama, tak ada siapa kenal, tak boleh, tak terbukti peribadi dia. Jadi walaupun kita kata Nabi pernah bersuluk, kita kata berkhulwah di gua Hira tu, tapi bukan tempoh yang lama, sekejap ya. Kalau macam abid ahli-ahli ibadat dulu, dan waktu duduk di tempat beribadat mereka tu lama, 10 tahun 20 tahun, itu orang dulu. Tapi Nabi tidak lagu tu. Nabi duduk di kota Mekah pada waktu tu dengan kerja. Sejak budak lagi mengembala kambing, ambil upah mengembala kambing, lepas tu nego dengan Maisarah, dengan Khadijah, terlibat dalam ada pelibatan sosial Nabi itu. Jadi
muka surat 99 ni, langkah pertama yang mesti dilakukan oleh da'i, yakni pendakwah, ialah bergaul dengan masyarakat. Dia kena bergaul, duduk. Macam pemimpin lah, pemimpin ni kalau dia duduk dalam istana dia, duduk dalam kereta mewah dia tak tahu ni denyut nadi rakyat, gapo kau akak umbi nak. Kalau pemimpin tu dia buat macam kayang dia tak turun merasai denyut nadi rakyat, gapo rakyat nak lah ni. Rakyat nak gapo, dia tak tahu. Tidak dengar permasalahan rakyat. Jadi bila cukup tempoh penggar, orang tak pilih dah dia. Dak. Jenis wakil ayat lagu ni masalah pada kita ni. Dak. Musim ngapeng dia mari. Dak. Lepas tu ngai 5 bulan, 4 tahun. Lepas tu bila nak penambah calon pula, jangan dia tubik mari. Lagu ni tak boleh pilih sebagai pemimpin. Dia nak kecek hak bagi pihak kita. Macam mana di parlimen, di dewan rakyat, kalau dia sendiri tak turun jumpa kita, pada kematian tak ada, pada bawah tak ada, dia duduk dengan dunia dia. Tak boleh wakil rakyat lagu tu. Orang tak sil, tak boleh buat kerja lagu tu. Time ngapeng tu habis. Kedai kopi sejik, kedai situ pergi berlaku. Tapi lepas pada tu hilang, tak ada, tak jumpa dengan orang. Jadi tak sil. Jadi Nabi sebagai da'i, Nabi menyertai masyarakat. Walaupun masyarakat Mekah pada waktu itu terlibat dengan kezaliman, kejahatan, penyembahan berhala, Nabi ada penglibatan. Cuma pada bahagian-bahagian hak menasabah dah. Maknanya kita tidak boleh bertolak ansur dalam benda-benda yang melanggar syariat. Macam contoh, kita duduk kapung. Macam-macam kapung ni. Dia ajak kita kucak suruh, dia ajak kita gotong royong bagi getok, gotong royong bersih kubur. Kita pergi. Tapi kalau demo tu ada jenis belaga ayam, buah-buah tu ada lagi. Jadi kita tak boleh dah terlibat. Kalau tidak, jadi kata kita ni turun kan. Macam pemimpin agama kita, pemimpin kita Islam. Kadang-kadang mereka pergi tu nak ambil hati penganut agama lain yang merayakan perayaan dia. Adalah upacara-upacara tertentu, pakai pakaian tertentu. Kita pergi ni pakai seperti pendeta dia, orang agama dia pakai. Tak boleh. Tak boleh. Itu maknanya mana kita duduk dalam masyarakat yang berbila kaum, berbila bangsa ni, ada benda-benda yang boleh kita terlibat dengan sama-sama kita ni, rakyat Malaysia yang berbila bangsa, berbila agama lain-lain ni. Ada benda boleh kita terlibat sama, ada benda tak boleh. Kalau kata itu upacara agama dia, tak boleh kita terlibat. Hati tu kena dia dah, puak dia. Seperti mana kita, kalau kita semayai raya, dan motor tak mari. Dan motor tak mari. Jadi apa pula kita ni nak pergi pula pada perayaan dia, tak patut terlibat. Tapi kalau sekadar dia buat makan-makan, pada hari perayaan dia tu boleh lagi. Dia buat makan-makan dengan syarat benda-benda sabar lah. Tapi kalau mereka buat makan-makan tu ada joget nari, perkahwinan anak dia, dengan dengan muzik, dengan gapo, dengan perempuan tu arak, kita tak lagi. Sama orang Islam, sama kita Islam pun ada juga buah purah lagu ni. Kita nak makan nasi tak boleh. Yang menyanyi berkaraoke, gogang sorok tina jatuh, tu kita boleh kelik lah. Jadi kita terlibat dalam pergaulan dengan masyarakat ni setakat mana boleh. Tak boleh kita nak pula sama sekali, tak boleh. Jadi kita kena ambil teladan daripada Nabi. Setakat hak perlu pelibatan dalam urusan masyarakat, kebajikan ke apa semua, Nabi terlibat. Tapi hak melibatkan perkara jahiliah,
seperti menyembah berhala, tawaf di sekeliling berhala, menyembelih binatang di depan berhala, minum arak ni Nabi tidak terlibat. Jadi Nabi terlibat pada benda yang munasabah. Nabi nak terlibat. Jadi kita sebagai pendakwah ni dia kena ada prinsip. Dia tak boleh kita dia panggil ada mudahanah. Mudahanah ni kalau contoh orang politik kat, semata-mata kita nak orang undi kita abaikan prinsip kita. Kita ketepikan soal agama. Biarlah kita jadi pakar salik ke, pakar topi agama lain. Asalkan orang agama lain tu boleh undi kita. Tak boleh lah betul. Tak boleh. Mana kita kena ada prinsip. Jadi dalam bab agama, dalam bab akidah ni kita tak boleh menyertai mereka. Tapi kalau benda tu benda kita kata perkahwin dia anak dia ke gapo, selagi tidak terlibat dengan soal apa, soal keagamaan, jadi itu sepatutnya kena berhati-hati. Jadi di sini ada batas, ada sempadan dalam pergaulan Nabi dengan masyarakat Arab pada ketika itu. Seterusnya, penyebab utama dalam mempengaruhi orang lain adalah akhlak dan moral. Mana di sini akhlak ni adalah nilai yang paling utama, nilai yang paling penting. Jadi orang-orang Quraisy kata, ni orang kita amanah, kita puas hati. Ketika Nabi tu mereka lihat orang pertama berada di Masjidil Haram, mereka kena akhlak Nabi. Bermakna akhlak ni kuku mana pun adalah benda yang utama sekali. Tak boleh lagi dah. Hal ini sama seperti dengan kisah dua orang yang dipenjara bersama dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf ni bila dia duduk dalam penjara, walaupun dia tidak bersalah, itu tidak berarti Nabi Yusuf ni tak boleh bergaul dengan orang. Sebab dia baru masuk jail tu, penjara tu ada kesalahan. Jadi kita masuk kerana dituduh. Dihukum sebagai bersalah, pada hakikat tidak bersalah. Jadi orang masuk bersama dengan kita banduan-banduan ni bersalah lah. Jadi bila bersalah, kita tidak bersalah. Walaupun dari segi asalnya kita tidak bersalah ni, tidak berdosa, tak boleh bergaul dengan orang yang buat dosa, buat maksiat. Tetapi oleh kerana bila kita orang yang tidak bersalah mendekati orang yang bersalah, dan ada peluang untuk dakwah, untuk mengajar nilai-nilai yang baik, untuk islah, maka boleh kita berapak. Seperti mana Nabi Yusuf duduk dalam penjara ni, Nabi Yusuf bergaul dengan banduan-banduan lain. Jadi tak kira lah orang ni bersalah ke tidak bersalah ke, Nabi Yusuf tetap bergaul dengan mereka. Jadi dalam ayat yang Allah Ta'ala sebut ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan, masuk bersama dengan Nabi Yusuf tu dalam penjara ada dua orang pemuda. Qala ahaduhuma inni arani a'sir khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza ta'kulu tayru min nabbi'na bi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Jadi seorang tu kata, kita ni bermimpi tengok kita ni duk perut harap. Buah anggur tu kita perut nak jadi harap. Hak tu pula kata kita ni mimpi tengok piku. Piku di atas kepala kami ni roti, tetapi dimakan oleh burung. Gapo tak boleh cuba cerita pada kami, kita ni nampak engkau ni orang yang baik-baik. Maknanya Nabi Yusuf ni bila dia tu mari dekat dia ambil peluang. Maknanya pendakwah ni dia tidak boleh jadi terlalu elit. Tak boleh jadi elit. Maknanya kena ada pengawal peribadi. Nak duduk kat dengan dia tak boleh. Tak say lagu tu.
Dia boleh turun dalam masyarakat, mudah didatangi, mudah orang nak jumpa. Kalau macam contoh lah ni, bila kita sebagai pendakwah ni, orang minta nombor telefon, orang minta nombor telefon, kok boleh panggil ceramah ko, boleh panggil gapo-gapo ko, ajak minum air. Jadi kita tak boleh buat sombong. Tak ada masa. Kita banyak sibuk. Tak boleh. Bui lah. Kita bui. Kita bui nombor telefon kita, mana kalau dia nak kontak, nak kecek, kita layan. Kalau betul lah dengan jadual free, kita terima jemputan dia. Kalau sibuk, kita ya sibuk. Mana jangan nampak kita ni terlalu eksklusif, suka untuk didekati. Tak boleh. Jadi pendakwah tak boleh lagu tu. Jadi dia kena mudah didekati oleh rakyat. Jadi macam Nabi Yusuf di sini, dia duduk dalam penjara, dia bergaul. Walaupun dia tidak bersalah. Orang ni mungkin bersalah, jadi dia tak kata kamu jauh sikit, kamu berdosa, kamu ada kesalahan. Aku ni tidak bersalah. Dia duduk dalam jail kan. Dia kira orang dijatuhkan bersalah mengikut undang-undang, mengikut mahkamah. Banduan lakon ke banduan. Jadi pada ketika tu kita yang tidak bersalah duduk dalam penjara ni, kita kena terima. Kita kena mendekati. Jadi contoh yang besar dalam perjalanan hidup Nabi Yusuf ni, dia duduk dalam penjara, dia ambil kesempatan untuk berdakwah dalam penjara. Begitu juga di sini. Nabi Yusuf duduk dalam penjara ni, dia tetap menunjukkan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Sebab ada juga orang tu dia tidak bersalah, masuk dalam penjara. Jadi dia memberontak. Jadi memberontak. Jadi hak jauh luar penjara, masuk penjara jadi jahat. Tak kena gitu, tak boleh. Dia tak, walaupun dia kena terima dah. Walaupun dia tidak bersalah, terpaksa masuk dalam penjara. Jadi dia kena terima takdir Tuhan. Mana buat lagu mana? Hakim tidak adil ataupun ada saksi palsu. Itu benda tak boleh halak dah. Jadi dia kena terima. Jadi dia tidak boleh memberontak. Tiba-tiba jadi jahat, saingnya pokok debel. Dah ambil dadah juga. Jadi kaki gaduh, kaki buku, tak boleh. Dia kena tunjuk akhlak seperti mana Nabi Yusuf. Maknanya dia duduk dalam penjara, dia berdakwah. Perkara yang keempat, menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW diterima oleh masyarakat dia sebagai orang yang jujur, orang yang amanah. Mereka kenal hal ni pada ketika Nabi SAW belum menjadi Nabi. Tapi masalahnya, bila Nabi ni mula bercakap pasal agama, nak membaiki kerosakan yang berlaku dalam masyarakat, tiba-tiba Nabi dituduh gila pula, ahli sihir pula, nak rapah kuasa, nak cari pengaruh. Jadi terbalik. Jadi biasanya orang ni kalau kita mula-mula kita sayang dia, sayang atas dasar nego, atas dasar kerja-kerja buat dunia ni, ataupun sayang kena atas hobi, sayang jumpa di tempat golf, kena sama-sama ketika ngai nasib, baiklah. Tapi masalahnya bila kita mula kecek pasal agama, kita betul amal kita, kena meningkatkan iman kita, kena buat benda-benda khurafat dalam percaya kita ni, dia pun celak macam mata kita. Jadi ni masalah payah. Dia bukan setakat kita dengan saya, kadang-kadang berlaku juga dalam masyarakat ni, suami isteri. Suami isteri. Tu laki ni, suami isteri ni dia katalah hidup dengan bebas, tidak terikat dengan agama, macam-macam.
bersosial kita kata. Tubik kelak malam gitu gini. Tak. Kalau berciti Eropah lah. Tak. Tiba-tiba untuk lelaki ni isah sikit. Tak. Mula berminat dengan agama, pasal kesek ngaji, tak, mari ke masjid, tak. Jadi hak bini berkata habis ni buat tabiat, kata. Buat tabiat. Nak mati kau. Lagu tu masyarakat kita ni dia tak boleh tengok gu kau, bini kau, tu laki kau berubah, dia kata macam tak betul je, dia kata. Apa lagu tu. Jadi benda ni tak pelik. Sebab sama seperti masyarakat jahiliah pada waktu tu, bila mana mereka pandai Nabi dalam urusan perniagaan, bak jaga harta ni, mereka tu panggil Nabi amanah, amin, sohu. Kalau kita puji Nabi ni penuh-penuh mulut. Tapi bila Nabi ni mari kecek pasal akidah, pasal iman kepada Allah Ta'ala, pasal tauhid, bubuh 360 darjah, tak boleh terima. Maknanya benda agama ni benda sensitif. Kepercayaan orang ni, sebab orang ni kalau dia pegang dengan satu kepercayaan, dia meruk, dia taksub, dia fanatik, kita nak konsep payah. Sebab apa? Sebab cara dia beragama tu tidak berasaskan kepada prinsip, ikut buah-buah orang ya. Macam masyarakat jahiliah ni, seperti mana kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh apa ni, alasan mereka bila Nabi tu ajak mereka pada tauhid, mereka kata kamu telah menyalahi pegangan kita yang kita warisi daripada nenek moyang kami. Tu je. Maknanya tak boleh berubah. Kalau kita kata nak buat nasi dagang, memang kita kena tingkat dengan cara tu nenek kita. Dah. Kita kukuh berapa kali tu kukuh. Dah. Kena bubuh halba, kena bubuh kau ni. Jadi kita memang tak boleh ubah lah resipi dia tu, nak tukar. Daripada berah pulut, berah wangi, nak tukar pada berah basmati, hok panjang. Tak boleh kata dia, tak boleh ubah. Daripada guna sate nak tukar pada susu cair, tak boleh ubah. Mana pegang dengan tradisi tu. Tu tak apalah, sebab kita nak pada kesedapan tu. Nak pada kesedapan, jadi kita tak boleh ubah. Nak pada keaslian. Jadi dalam bab agama ni, bila mana kita ditegur atas kesalahan kita dalam memahami agama, dalam kita berakidah, beramal, orang nak tegur kita, dia ada hujah, kita tak ada hujah, kita kena terima. Kita kena terima. Jadi jangan jadi seperti masyarakat jahiliah pada waktu itu. Mereka menolak Nabi bila Nabi kecek pasal agama, menyentuh kepercayaan mereka yang menyeleweng itu. Jadi mereka naik angin, meleting pula. Itu manusia dia payah nak terima bila saing gapak orang dia kenal tu mula kecek pasal agama. Itu setuju. Dia kata kita saing sakat nego sudahlah, bolehlah. Kalau soal ajak pergi masjid, rasa saing orang lain. Tu buah sombong. Sama seperti jahiliah dulu. Kemudian alik kita ni pula, bila guru kita kata lagu tu. Kalau kita tengok Nabi ni, bila masyarakat jahiliah dulu panggil Al-Amin, kemudian tiba-tiba panggil Kazab, pedusta, penyair, orang gila, macam-macam tuduhan dilempar kepada Nabi. Nabi tu tak kenal. Mana orang kata Nabi tak cepat koyok, steady, tetap berterusan berdakwah, ajak mereka kepada Islam, kepada tauhid. Mana yang Nabi dia tidak terkesan, dia tidak jadi resah dengan kata-kata tuduhan jahat musyrikin Mekah pada waktu itu terhadap baginda. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima ni, peristiwa yang berlaku ni 5 tahun sebelum daripada Nabi SAW diangkat menjadi Rasul ni, ini seolah-olah sebagai satu pengantar, sebagai satu mukaddimah bahawa akan ada pemimpin baru untuk masyarakat Mekah pada waktu itu. Maknanya ni lapis baru lah, seolah lapis baru.
Nabi ni waktu tu umur 35 tahun. 35 tahun ni kalau dia mati, dia pemuda. Pemuda ni akhirnya tak lama pada tu dia akan ambil alih kepimpin dia. Jadi kalau pemimpin tu dah umur 70 tahun, dah lama dah pergi presiden kau gapo kau, dia kena tahulah bahawa ada pemimpin baru, perlu dia bagi ruang. Perlu bagi ruang. Dia ni hak lama ni kena berundur lah, biar hak baru ni naik. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala nak baiki orang Arab, nak baiki manusia ni dengan pengutusan Nabi SAW. Jadi Allah Ta'ala pilih pemimpin baru ni, mana Nabi SAW. Ada tanda-tanda yang melayakkan dia tu jadi Nabi, jadi pemimpin orang Mekah, jadi pemimpin masyarakat Arab, jadi pemimpin dunia. Peristiwanya ni lah. Walaupun rekah, benda ni rekah. Orang pertama masuk di Masjidil Haram, lepas tu ambil Hajarul Aswad, letak atas kain. Dah. Lepas tu dia motor akak bagi rapat dengan Kaabah, lepas tu Nabi pun letak di Baitullah. Jadi nampak macam rekah, tapi sebenarnya benda besar. Penyatuan. Penyatuan maknanya demo ni nak balas siapa nak bertumpah darah ni, dah Nabi boleh mendamaikan mereka. Jadi ini sebagai tanda Nabi SAW ni akan menjadi pemimpin untuk dunia. Yang keenam, ya kena sepakat juga lah. Maknanya kita urang tadi gabungkan poin yang kelima, poin yang kena. Mana usaha Nabi ni, usaha Nabi, mana Nabi berperanan dengan dalam peristiwa yang paling besar dekat nak menjadi Nabi. Seperti mana nak lahir Nabi tu ada peristiwa besar berlaku, tentera bergajah dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Maknanya kelahiran Nabi ini ada tanda, iaitu pada tahun gajah, tentera bergajah dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Begitu juga Nabi nak dibangkitkan jadi Nabi ni, sebelum dia tu ada satu tanda yang besar, iaitu pembinaan semula Kaabah. Sebab Kaabah ni kiblat lah, penyatuan. Dari segi sejarah dah. Soal kiblat ni, semua hak ikut Nabi Ibrahim ni kiblat dia Mekah lah. Sama ada Nabi Ibrahim sendiri, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yaqub, semua menghadap ke Baitullah lah. Cumanya hak Nabi Bani Israel yang berada di Syam, di Palestin tu, ada Masjidil Aqsa. Adanya Masjidil Aqsa, mereka tetap berkiblat ke arah Kaabah juga. Cuma orang Yahudi tukar. Orang Yahudi tukar menghadap ke arah barat. Orang Kristian tukar ke arah timur. Maknanya dia menghadap ke tempat kelahiran Nabi Isa. Jadi mereka tu taksir kepada kiblat asal. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ni mari dengan membawa Islam, lepas tu ada tanda sebelum pada tu, yakni 5 tahun sebelum Nabi jadi Nabi ni, Nabi menyatukan. Maknanya usaha Nabi ni pokok mana pun nak menyatukan manusia, nak menyatukan atas benda paling besar sekali, kiblat. Sebab itulah kalau kita tengok dari segi Nabi ni, bini dia sendiri, kita kata Nabi bini, Nabi ada bini orang Arab, Nabi ada bini daripada orang Yahudi, Safiyah. Lepas tu Nabi terima hadiah Maryam Kibtiyah. Kibti ni orang asal Kristian. Maknanya agama ia mendakwa mereka tu ikut agama Nabi Ibrahim, dia kena balik, kena ikut Islam balik. Yahudi ko Kristian ko gapo, kalau dia mengaku ikut Nabi Ibrahim, dia kena balik ikut Islam. Sebab hak tu betul. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalaulah mereka tu ahli kitab beriman seperti mana kamu beriman, berarti mereka telah dapat hidayah.
Jadi alamat hidayah besar sekali. Masalah penentuan kiblat Kaabah. Itu penting. Kalau lari daripada Kaabah, maka menyelewenglah. Jadi orang Yahudi lari daripada kiblat Kaabah, orang Kristian pun lari daripada kiblat Kaabah. Sebab itulah mereka ni terus menurut dalam keadaan menyeleweng syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh, ni masalah penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada Nabi menjadi rasul. Maknanya sebagai persiapan untuk menjadi nabi ni Allah Taala tutup nabi ni daripada berminat ataupun terlibat dengan benda-benda maksiat. Macam contoh di sini Allah Taala jaga nabi ni daripada tersikat aurat. Dalam riwayat yang kita baca baru ni, Abbas kata kepada Nabi, kamu ambillah kain sarung tu letak atas bahu. Bila nak angkat batu tu taklah nelah, tidaklah luka bahu kamu tu. Jadi Nabi cuba nak buat seperti mana yang disuruh oleh bapa saudara dia, rubuh, pesek. Jadi tak ada nak pelucuk kain. Maknanya aurat Nabi itu terjaga. Begitu juga Nabi SAW ni, kalau kita baca di bahagian M ni, Nabi SAW tidak terlibat dengan upacara jahiliah pada waktu itu. Walaupun musyrikin Mekah, orang-orang Mekah, orang Arab ni mari jamuh berhala ada di sekitar Kaabah, dekat Bukit Safa dan Marwah, berhala Isa dan Ilah, Nabi tidak terlibat. Sehingga Nabi pun larang anak angkat dia Zaid bin Harithah, jangan jamuh berhala ada, jangan. Maknanya Allah Ta'ala jaga Nabi daripada terlibat dengan syirik, dengan benda-benda yang dilarang, dengan benda maksiat. Allah Ta'ala jaga. Jadi maksum Nabi itu dijaga sebelum dan selepas pada kenabian. Allah Ta'ala jaga belaka. Waktu tu bolehlah kita baca buka surat 102 sampai 107. Sebab untuk akhirat ni kita nak masuk pada kenabian. Itu rasa boleh baca juga, sebab kita setuh banyak dah. Sebelum pada ni Allah Ta'ala jaga Nabi tu. Sebelum daripada menjadi Rasul, Allah Ta'ala memelihara Nabi daripada buat benda-benda yang mencacatkan peribadi, menjatuhkan maruah, benda-benda dosa. Allah Ta'ala pelihara. Dan untuk kuliah akhirat ni kita akan masuk permulaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Jadi ketika menerima wahyu di Gua Hira. Jadi setakat itulah apa yang baik dari Allah SWT. Salah dan silap daripada kelemahan diri hamba. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.